Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Syafiee. Hari ini kita akan membicarakan RBT, Reka Bentuk Teknologi tingkatan 1 bab 3, iaitu proses reka bentuk. Jadi yang pertama sekali, mengapa teknologi telefon bimbit sentiasa berubah-ubah? Bagaimana pihak pengeluar mendapatkan maklumat tentang style dan jenis permintaan telefon bimbit yang menjadi permintaan dalam pasaran. Jadi itu antara persoalan yang muncul dalam proses reka bentuk. Jadi penghasilan produk reka bentuk melibatkan proses perancangan yang teliti dan sistematik. Projek brief dijalankan untuk memberikan gambaran awal keseluruhan projek yang hendak dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat tentang perincian dan objektif projek. Pelaksanaan projek brief ini penting bagi memastikan hasil produk memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh pelanggan. Baik, standard pembelajaran bila pelajar mempelajari bab 3 ni, pelajar akan dapat mentarifkan maksud projek brief, mengenal pasti ciri dalam projek brief, merancang projek brief untuk penghasilan produk yang kreatif, menyaring maklumat dalam projek brief, mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran, membina mockup ataupun model berdasarkan projek brief, menilai hasil mockup ataupun model. Itu antara standard pembelajaran yang pelajar patutnya dapat selepas mendengar video ini dan menghabiskan bab 3. Jadi kita pergi pada bab yang pertama, iaitu 3.1, iaitu projek brief. Pada bab 2 yang lalu, pelajar telah pun mempelajari hal berkaitan pengurusan projek seperti merangka perancangan projek, membina jadual kerja, menyediakan anggaran kos dan pembentukan kerja kumpulan. Jadi fokus terusnya adalah untuk mendapatkan maklumat yang lengkap tentang produk yang ingin dihasilkan. Maklumat ini diperoleh daripada pelanggan melalui perbincangan. Semua data disusun dalam bentuk jadual brief, digunakan sebagai rujukan untuk membina produk. Baik, seterusnya adalah definisi projek brief. Projek brief ialah satu proses perbincangan awal antara dua pihak, iaitu pengurus projek dan juga pelanggan. Reka bentuk juga perlu bersama-sama semasa sesi perbincangan supaya dapat menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran bebas atau contengan. Jenis lakaran ini akan dibincangkan pada bab seterusnya. Tujuan utama perbincangan ini adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri projek brief. Menurut Killen 1947, perbincangan merupakan proses interaksi secara bersemuka. Itu ahli dapat bertukar-tukar idea, membincangkan suatu atau menyelesaikan satu masalah, menjawab persoalan, mengukuh serta meningkatkan kefahaman. Dalam konteks projek brief, perbincangan berfokus terhadap produk yang ingin dihasilkan. Bagi pada subtajuk seterusnya, iaitu 3.1.2, iaitu ciri-ciri projek brief. Jadi pengurus projek akan menentukan ciri-ciri yang terdapat dalam projek brief. Pengurus akan berinteraksi dengan pereka bentuk dan kumpulan kerja untuk menjayakan projek. Ciri-ciri projek brief ditunjukkan dalam rajah 3.1, iaitu yang pertama, misteri tajuk projek. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea dan yang terakhir mockup ataupun model. Baik, yang pertama, tajuk projek. Okey. Tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Pengurus dan pereka bentuk mendapatkan maklumat daripada pelanggan tentang jenis produk yang ingin dibangunkan. Tajuk projek mestilah seharusnya spesifik, eksplisit dan bukan dinyatakan secara umum. Tajuk projek akan memberikan gambaran awal bentuk dan fungsi produk yang akan dihasilkan. Keistimewaan produk yang akan dihasilkan juga boleh menjadi sebahagian dari tajuk supaya mempunyai daya tarikan terhadap produk bila dipasarkan. Contoh tajuk projek ialah bakul serbaguna contohnya. Jadi perkataan serbaguna dipilih untuk menunjukkan bahawa bakul tersebut mempunyai pelbagai fungsi. Baik, yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Jadi pengurus projek mestilah memahami gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek terbahagi pada dua bahagian, iaitu dari segi pengurusan projek dan juga gambaran awal produk yang ingin dihasilkan. Gambaran awal produk perlu dibincangkan bersama-sama pelanggan, pengurus projek dan pereka bentuk. Sekurang-kurangnya 3 orang lah. Itu pelanggan, pengurus projek dan pereka bentuk. Kerana ini sangat penting untuk mengelakkan pereka bentuk
salah tafsir kehendak pelanggan. Gambaran ini boleh dipersembahkan melalui gambar rajah, foto, bahan konkret dan juga tayangan video. Yang ketiga, kriteria produk. Kriteria produk melibatkan elemen dan prinsip reka bentuk yang kita dah sentuh pada bab 1 yang lalu, iaitu elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk yang akan diaplikasikan pada produk. Jenis kriteria akan dibincangkan semasa sesi mendapatkan maklumat daripada pelanggan. Kriteria ini turut mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran sebagai rujukan kita. Baik, seterusnya yang keempat iaitu perancangan dalam pengurusan projek. Perancangan dalam pengurusan projek merangkumi skop projek, kos pengeluaran, masa, perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Skop kerja merujuk kepada skala pengeluaran produk sama ada dihasilkan secara besar-besaran, mass production, berskala sederhana ataupun kecil. Pengurus projek memainkan peranan dalam menentukan skop kerja dengan mengambil kira jenis harga pengeluaran produk, kualiti dan kecepatan penghasilan. Kertas kerja dibuat terlebih dahulu untuk membuat perancangan masa jadual kerja, kos pengeluaran dan pembentukan kumpulan kerja. Kertas kerja juga dihasilkan bagi memastikan projek yang dirancang mendapat kelulusan dari segi sumber kewangan dan juga struktur pecahan kerja, itu SPK. Yang kelima, yang seterusnya, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Jadi analisis ini ada dua perkara penting yang mesti dilakukan. Yang pertama, kajian reka bentuk produk dan yang kedua, kajian pasaran. Kajian reka bentuk produk merujuk kepada perbandingan produk sedia ada dalam pasaran dengan produk baru yang akan kita hasilkan. Perbandingan dibuat dari segi reka bentuk, dari segi fungsi dan juga ciri-ciri yang ada pada produk tersebut. Kalau boleh tambah ciri-ciri pemodenan, ciri-ciri yang lebih moden. Yang keenam, lakaran idea. Berdasarkan analisis produk yang telah dibuat, lakaran idea produk dilukis oleh pereka bentuk untuk dipersembahkan kepada pengurus projek dan juga pelanggan. Lakaran idea ini biasanya adalah dalam bentuk visual yang menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Yang ketujuh, penghasilan mock-up ataupun model. Selepas membuat lakaran persembahan idea dan mendapat persetujuan daripada pelanggan, barulah mock-up ataupun model dihasilkan. Mock-up dikenali sebagai model olokkan yang dibuat daripada bahan yang mudah didapati, bahan kita semula dan mudah dibentuk seperti polisterena, iaitu gabus putih itu, span, gabus dan juga kayu jelutong. Kayu hanya dua jenis kayu je yang dimanakan dalam silibus RBT ni, iaitu kayu jelutong dan juga kayu balsa. Kalau kat Malaysia ni mudahnya kayu jelutong lah. Dia lembut dan tekstur dia halus. Kayu balsa, kayu luar negara. Model boleh dihasilkan sama dalam bentuk model berfungsi sepenuhnya ataupun model berfungsi separa berfungsi. Baik, itu saja untuk video hari ini. Jadi don't give up on study, teruskan ber-PDPR, menelaah sendiri, buat mula kaji sendiri. Jika ada masalah, hubungi cikgu, boleh PM cikgu ataupun komen apa-apa yang sesuai di bawah. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Baik, sila like, share dan subscribe untuk mendapatkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.